Assalamualaikum, nama saya Nur Adrina binti Basari, nombor matrik 296127. Sekarang saya akan menerangkan pengenalan tentang perpaduan kaum dibentuk melalui permainan tradisional. Terlebih dahulu saya akan menerangkan definisi-definisi permainan tradisional dan definisi perpaduan. Definisi permainan tradisional. Permainan tradisional merujuk kepada permainan budaya yang dimainkan oleh sesebuah masyarakat pada zaman dahulu. Manakala definisi perpaduan adalah proses menyatukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama dalam rasa cinta dan bangga akan negara. Bagaimana perpaduan kaum dapat dibentuk melalui permainan tradisional? Seperti kita tahu, Malaysia terdiri daripada kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu. Selain etnik, budaya, agama dan bangsa yang berbeza, permainan tradisional juga mengikut tradisi masing-masing. Permainan tradisional dapat memupuk nilai perpaduan dalam diri setiap kaum melalui kreativiti, nilai kerjasama dan persaingan yang sihat. Namun, meniti arus kemodenan ini, permainan tradisional telah dipinggirkan dan dilupakan oleh generasi muda pada zaman sekarang. Seterusnya, jenis-jenis permainan tradisional pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia. Antaranya ialah yang pertama, congkak oleh kaum Melayu, koko oleh kaum India, yoyo Cina oleh kaum Cina, sepak manggis oleh kaum Sabah, tibo oleh kaum Sarawak dan yang terakhir, koklacak pakit oleh kaum Si. Khairul Zaman bin Muradi dan nombor matrik saya ialah 296226 akan menyambung sesi pembentangan ini. Seperti yang kita ketahui, Malaysia terdiri dengan pelbagai kaum yang memiliki pelbagai jenis budaya dan bangsa. Tidak terdiri dari segi makanan dan juga pakaian, ia terdiri juga daripada segi permainan tradisional. Permainan tradisional berupaya membentuk jalinan antara manusia dengan lebih erat antara kaum yang berbeza. Di permainan tradisional Melayu yang telah wujud sejak daripada zaman dahulu lagi. Permainan tradisional Melayu telah dimainkan oleh generasi-generasi nenek moyang kita yang telah menggunakan permainan tradisional sebagai aktiviti riadah mereka. Contohnya permainan seperti batu seremban dan juga aktiviti sepak raga. Seperti yang kita lihat, ini merupakan salah satu permainan tradisional masyarakat Melayu, iaitu congkak. Congkak merupakan salah satu permainan tradisional Melayu yang telah wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang dipercayai berasal dari dunia Afrika ataupun Timur Tengah. Dalam permainan ini, alat yang digunakan untuk bermain ialah buah congkak yang terdiri daripada biji getah atau guli dan juga papan congkak yang terdiri dari pelbagai jenis kayu, iaitu kayu jati, kayu merbau dan sebagainya. Hai, nama saya Kira Jiko, anak perempuan Santik Singh, nombor matrik 296227. Hari ini saya akan bentangkan tentang permainan tradisional India iaitu Kho-Kho. Kho-Kho merupakan satu permainan tradisional yang popular di kalangan kaum India yang berasal daripada Maharashtra. Permainan ini mula-mula dimainkan dengan kereta kuda. Kebanyakan ahli sejarah India mengatakan bahawa Kho-Kho adalah pengupas permainan lari dan kejar di mana seorang akan lari, mengejar dan menandai pemain yang lain. Peraturan permainan telah ditubuhkan di Pune Gymkhana pada awal abad ke-20. Sebuah jawatan telah dibentuk pada tahun 1914 untuk merumuskan peraturan. And then peraturan Kho-Kho pertama diterbitkan dalam Gymkhana Baroda pada tahun 1924. And then cara bermain permainan ini ialah bagi permainan Kho-Kho, setiap bulan boleh hanya ada 12 pemain saja. Hanya 9 daripada pemain akan main bagi satu perlawanan. Terdapat 2 giliran dalam permainan Kho-Kho ini. Setiap giliran diperuntukkan selama 7 minit untuk acara. Dan setiap 8 peserta ini akan duduk dalam kedudukan yang secara bertentangan, secara berselang-selang. Manakala pemain yang ke-9 akan bertindak sebagai pengejar. Permainan ini hanya akan berlangsung selama 37 minit saja, tidak lebih daripada itu. Itu saja. Hai, nama saya Tan Jun Pei, nombor matrik 296235. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang part permainan tradisional Cina, iaitu tentang permainan tradisional yoyo Cina. Dalam jenis-jenis permainan tradisional, terdapatlah permainan yang terkenal di seluruh dunia, iaitu seperti permainan mahjong, permainan yoyo Cina dan sebagainya. Apakah yoyo Cina? Permainan yoyo Cina ataupun boleh dikenali sebagai Diablo merupakan salah satu permainan yang terkenal dari China, dan permainan tersebut telah wujud sejak dinasti Ming. Yoyo Cina pada zaman itu adalah diperbuat daripada peluh. Pada zaman ini, yoyo Cina dapat dilihat dalam persembahan permainan tradisional, tarian Cina pada sempena tahun baru Cina, serta persembahan di sirkus di luar negara. Cara bermain yoyo Cina. Tentang cara permainan, pemain perlu memegang stik kayu yang diikat dengan tali nilon dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Selepas itu, pemain juga perlu membentangkan Diablo dengan pantas untuk menunjukkan aksi-aksi yang menarik. Selain daripada itu, pemain juga perlu mengimbanginya supaya Diablo tidak akan jatuh.
Dan yang inilah adalah tentang sejarah Yoyo Cina dengan cara bermain. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Sonia Loshni Rajendra, nombor matrik 295988. Okey, saya akan membentangkan tentang dua kesan pertandingan tradisional terhadap masyarakat. Antaranya, pertandingan tradisional dapat memupuk semangat kerjasama yang baik antara kaum yang ada di Malaysia. Melalui permainan tradisional ini, semangat kerjasama akan terjalin di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini kerana terdapat beberapa pertandingan tradisional yang dilakukan secara berkumpulan dan dengan itu semangat kerjasama itu akan terjalin. Sikap ini yang terpupuk dalam masyarakat yang berbilang kaum di negara ini juga memberikan kesan yang baik kerana dapat menghapuskan isu-isu yang berkaitan perkauman. Kesan kedua ialah permainan tradisional merupakan lambang dan identiti masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Setiap kaum di negara kita mempunyai pertandingan tradisional mereka yang tersendiri yang melambangkan identiti kaum mereka. Ciri permainan itulah yang membuat ia berbeza dengan permainan tradisional kaum lain. Oleh itu, pertandingan tradisional perlu dikekalkan dan dimartabatkan kerana ia merupakan lambang dan identiti sesebuah kaum. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Hashimah binti Raslan, memegang nombor matriks 296073. Saya akan membentangkan tentang kesan permainan tradisional terhadap masyarakat. Kesan yang ketiga dalam permainan tradisional terhadap masyarakat ialah mewujudkan masyarakat yang harmoni dan negara yang sejahtera. Hal ini kerana permainan tradisional yang sering dijadikan sebagai aktiviti komuniti dengan penglibatan pelbagai kaum dalam permainan tradisional ini, ia mampu untuk mengekalkan keharmonian dalam masyarakat serta mengeratkan lagi perpaduan di antara kaum tersebut. Bukan itu saja, permainan tradisional juga penting dalam memupuk semangat perpaduan. Hal ini untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan negara dan masyarakat sentiasa terjamin. Oleh itu, permainan tradisional hendaklah direalisasikan dalam generasi muda untuk memastikan perpaduan dan permainan tradisional ini tidak dilupakan oleh masyarakat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Mazatul Atira binti Muhammad Syafri, pemegang nombor matrik 296064. Saya akan membentangkan cabaran untuk mengekalkan permainan tradisional. Yang pertama ialah generasi baharu tidak mendapat pendedahan tentang permainan tradisional. Generasi kini kurang pendedahan yang hampir ditelan zaman. Ada juga yang tidak tahu akan kewujudan permainan tradisional seperti batu seremban dan congkak. Mereka hanya terdedah dengan isu semasa sahaja. Seterusnya ialah pengaruh budaya asing. Generasi muda lebih berpengaruh dengan budaya asing yang sering terdapat dalam media sosial dan secara atas layar. Mereka lebih menyukai permainan yang dicipta oleh orang luar negara seperti Dota. Cabaran ketiga ialah kesukaran mendapat peralatan permainan tradisional. Pembuatan peralatan tradisional semakin berkurang atas sebab permintaan yang rendah. Kos untuk membuat peralatan ini juga menggunakan kos yang tinggi kerana barangannya yang berkualiti seperti kayu di dalam hutan. Cabaran yang keempat ialah generasi muda masa ini sangat materialistik. Generasi muda tidak bermain permainan tradisional, malah mereka fokus ke arah mencari wang. Ini kerana mereka ingin membeli barangan mewah untuk mengikut kehendak mereka. Mereka tiada masa untuk bermain permainan tenaga mahir dalam industri tradisional. Dalam bidang ini, kebiasaannya tenaga mahir terdiri daripada orang yang berpengalaman dan mereka lahir di era tahun 90-an. Tahun semakin bertambah, kebanyakan orang yang mahir dalam sektor ini telah meninggal dunia atas faktor usia. Remaja pada masa ini tidak berminat untuk mewarisi dan mengikuti industri tradisional. Cabaran terakhir ialah kurang anjuran program tentang permainan tradisional. Pihak kerajaan terlalu lemah dalam penganjuran program. Apabila anjuran ini tidak dapat dilakukan dan kurang dilakukan, masyarakat akan menganggapkan permainan tradisional ini tidak penting dan membosankan. Lalu permainan tradisional ini akan dilupakan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kepentingan permainan tradisional terhadap perpaduan kaum. Antaranya adalah dapat mengeratkan perpaduan dalam permainan tradisional, memupuk nilai tradisi dalam kalangan etnik, membina sikap kerjasama antara satu sama lain sebagai alat perpaduan tanpa mengira ideologi, mencapai perpaduan penuh melalui penubuhan majlis sukan sekolah-sekolah di Malaysia. Seterusnya, mendapat kenalan baru daripada kaum lain. Setiap penyertaan aktiviti sukan tidak terhadap sesuatu kaum. Contohnya macam semua aktiviti sukan yang diadakan boleh disertai oleh pelbagai kaum, bangsa dan pelbagai latar belakang. Selain itu, dapat menyatu padukan kaum lain dalam permainan tradisional. Hal ini sukan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Saya Khairul Zaman Bumradi akan menyambung semula sesi pembentangan ini. Seterusnya, kita akan pergi kepada langkah-langkah untuk mengekalkan permainan tradisional sebagai warisan negara dan sebagai alat perpaduan kaum di negara kita.
Lakukan kempen kesedaran terhadap masyarakat berbilang kaum. Melalui kempen kesedaran, ia dapat memberikan kesedaran kepada setiap masyarakat akan kepentingan permainan tradisional pada masa kini. Menerapkan pengetahuan tentang permainan tradisional dalam sistem pembelajaran pelajar pada generasi kini. Hal ini penting kerana ia perlu diteruskan agar permainan tradisional tidak lapuk ditelan zaman dan tidak dilupakan oleh generasi pada zaman kini. Perbanyakkan pertandingan dan aktiviti berkaitan permainan tradisional di kawasan setiap kejiranan. Seperti yang kita ketahui pada zaman kini, di setiap kawasan kejiranan terdiri daripada pelbagai jenis kaum, iaitu Melayu, Cina, India dan sebagainya. Melalui pertandingan ini, ia boleh merapatkan lagi perpaduan antara setiap kaum dan juga memperkenalkan mereka tentang setiap permainan tradisional yang telah diperkenalkan sejak dahulu lagi. Perbanyakkan lagi promosi dan iklan sama ada di televisyen, surat khabar ataupun di media sosial. Seperti yang kita ketahui, pada zaman kini banyak ciptaan teknologi moden canggih yang telah diciptakan untuk kemudahan orang ramai. Oleh itu, kita perlu memanfaatkan dengan mempromosikan pelbagai jenis permainan tradisional agar ia tidak lapuk ditelan zaman. Sekali ialah masyarakat berlainan kaum boleh mempelajari setiap permainan tradisional daripada kaum yang berbeza. Sebagai contohnya, masyarakat Melayu boleh mempelajari pelbagai jenis permainan tradisional daripada masyarakat Cina. Begitu juga sebaliknya, masyarakat Cina boleh juga mempelajari pelbagai jenis permainan tradisional daripada masyarakat Melayu. Hal ini juga boleh merapatkan perpaduan dan juga merapatkan lagi hubungan antara setiap kaum. Nama saya Alisha Zani binti Muhammad Amin, nombor matrik saya 296037. Sebagai menggulung hujah, sudah terang lagi bersuluh bahawa permainan tradisional mampu memupuk semangat perpaduan antara kaum di Malaysia. Hal ini kerana masyarakat akan mula membuka mata dan lebih menghormati kaum yang berlainan meskipun terdapat jurang perbezaan di antara kaum. Bagi mengekalkan permainan tradisional ini, pihak sekolah perlu memberi pendedahan awal dalam memastikan permainan tradisional sentiasa diketahui oleh pelajar. Selain itu, setiap pihak selain pihak sekolah selain pihak sekolah juga perlu memainkan peranan penting bagi mengekalkan kelestarian permainan tradisional agar tidak tenggelam akibat kemodenan serta kehadiran teknologi hari ini. Hal ini kerana permainan tradisional ini sudah terbukti dapat memupuk semangat perpaduan di antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih.